Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk bab 1 matematik tingkatan 2 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik yang kedua iaitu 1.2 jujukan. Jadi pertama sekali kita kena faham dahulu apa yang dimaksudkan oleh jujukan dahulu. Jadi jujukan ni ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Jadi di sini untuk satu set nombor atau objek tu dianggap sebagai jujukan tu dia mesti mempunyai pola dahulu, iaitu pola mesti wujud dahulu barulah wujud jujukan ini. Jadi anda mesti kena ingat ni ya, pola yang kena wujud dahulu barulah set nombor atau set objek tu adalah satu jujukan. Jadi macam itulah untuk penerangan jujukan tu. Jadi mari kita lihat pula jenis soalan yang biasa ditemui untuk bahagian ini. Jadi untuk bahagian ni sebenarnya kita ada dua jenis utama soalan tu, iaitu pertama sekali kita akan diminta untuk tentukan sama ada satu urutan nombor ialah jujukan. Jadi seperti penerangan tadi, untuk menentukan suatu set nombor itu jujukan atau tidak adalah kita perlu semak adakah wujudnya pola atau tidak. Dan pola itu apa? Pola itu adalah satu corak susunan lah. Jadi kita mesti kena kesan adakah wujudnya satu pola atau tidak. Kalau pola wujud, barulah itu ialah satu jujukan. Macam tu. Untuk jenis soalan kedua pula, kita akan diminta untuk lengkapkan jujukan. Iaitu dalam jujukan tu ada beberapa tempat kosong yang disengaja tinggalkan kosong. Dan kita perlu kena pasti pola dan kita perlu gunakan pola tersebut untuk kena pasti apakah nilai yang kita perlu isi dalam tempat kosong tersebut. Jadi untuk seterusnya kita akan bincangkan beberapa contoh yang kita nampak dalam buku teks lah. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu contoh 6. Tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan atau bukan. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tentukan adakah wujudnya pola atau tidak. Jadi kita lihat soalan A, negatif 10, negatif 6, negatif 2, 2, 6. Jadi nilai ini adalah daripada kecil ke besar. Jadi ingat seperti apa yang saya tunjukkan dalam video pertama itu, kalau kecil ke besar biasanya kita akan gunakan tambah atau darab. Jadi kita gunakan tambah untuk uji dahulu. Jadi daripada negatif 10 jadi negatif 6. Anda boleh fikirkannya daripada hutang 10 tu jadi hutang 6, macam mana? Dia bayarlah, iaitu dia tambah 4. Macam tu. Lepas tu kita teruskan negatif 6 jadi negatif 2, hutang 6 jadi hutang 2. Sama juga dia bayar 4. Hutang 2 jadi ada RM2, sama juga dia adalah tambah 4. Jadi di sini pola memang wujud, maka kita boleh katakannya ialah jujukan lah. Jadi kita boleh nyatakan pola tu, jadi kita boleh cerita sikit lah, iaitu menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Jadi di sini sudah wujud pola, maka ini ialah jujukan. Set nombor ni urutan nombor ini ialah jujukan. Kerana ada wujudnya pola lah. Jadi kita hanya tuliskan macam tu aja. Okey, untuk soalan B pula kita perhatikan 4, 5, negatif 7, 10, negatif 14. Jadi kalau kita perhatikan corak perubahan nombor itu, kadang-kadangnya jadi besar, kadang-kadangnya jadi kecil. Jadi di sini kalau kita lihat urutan tu, ini tambah 1. Ini pula kurang berapa? Ini adalah kurang negatif 12. Lepas ni pula adalah tambah 10. Ini pula kurang 24. Jadi perhatikan di sini dia kadang-kadang dia jadi besar, jadi kecil. Ini memang tiada pola. Jadi tiada pola, maka kita boleh katakan ni bukan jujukan. Macam tu. Sebab dia tiada pola, maka ini bukan jujukan. Jadi ingat di sini untuk jenis soalan pertama tu, kalau kita diminta untuk tentukan sama ada satu set nombor itu adalah jujukan ke tidak, kita perlu semak adakah wujudnya pola atau tidak. Kalau wujud, barunya adalah jujukan. Kalau tidak wujud, makanya bukan jujukan. Jadi itulah untuk jenis soalan yang pertama. Jadi mari kita lihat pula jenis soalan yang kedua. Jadi contoh 7, lengkapkan jujukan nombor berikut. Jadi di sini ada beberapa tempat kosong yang disengajakanlah untuk setiap jujukan ini. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu
kesan dahulu polanya. Kita cuba untuk lihat ada dua nombor yang berdekatan lah, baru kita dapat kesan. Iaitu kita perhatikan 7 dan 13 tu. Jadi daripada kecil ke besar tu kita cuba uji dengan tambah dahulu. Jadi ini tambah 6. Lepas tu kita boleh cuba uji dengan yang ketiga tu. Kalau kita tambah 6 tu adalah 19. Jadi kita tambah 6. Lagi kita tengok dia adalah tepat ke tidak. Jadi 19 tambah 6 memangnya adalah 25. Jadi apa yang kita teka tu adalah betul lah. Sebab kenapa? Dia memang ikut urutan yang sama atau pola yang sama tu. Jadi kita hanya sekadar tambah 6 lagi, iaitu dapat 31. Tambah lagi 6, kita dapat ni adalah 37. Jadi begitulah untuk soalan A. Jadi untuk soalan B pula, kita perhatikan dua nombor yang berdekatan tu adalah di sebutan yang ketiga dan 4. Jadi kita cuba kesan daripada sini dahulu. Jadi perhatikan tu, nombor tu daripada besar ke kecil. Jadi besar ke kecil tu kita cuba uji dengan tolak atau bahagi. Jadi disebabkan nombornya dekat saja, jadi kita gunakan tolak sajalah. Jadi kita tolakkan 64 tolak 52. Kita akan dapat ni adalah kurang 12. Jadi kita akan tolak 12 lah. Jadi tolak 12 tu kita akan dapat ni, kita cuba untuk uji daripada depan tu. Jadi kalau 88 tu tolak dengan 12 tu, kita akan dapat ni adalah 76. Dan kita uji lagi adakah betul tidak kita gunakan tolak 12 untuk sebutan yang kedua dan ketiga ni. Jadi keadaan ni memang betul juga, iaitu 76 tolak 12 tu memangnya dapatnya 64. Maka kita hanya teruskan dengan pola yang sama, iaitu tolak 12, kita dapat ni 40. Lagi tolak 12, kita akan dapat ni adalah 28. Jadi begitulah macam mana kita selesaikan soalan B ni. Jadi kita teruskan dengan soalan C dan D. Jadi untuk soalan C itu, kita cuba perhatikan. Okey, kita perhatikan ni soalan ni adalah melibatkan perpuluhan. Jadi perpuluhan di sini kalau kita perhatikan, ini daripada 3 tempat perpuluhan tu menjadi 4 tempat perpuluhan. Jadi hanya satu keadaan di mana tempat perpuluhan tu akan semakin bertambah, iaitu keadaan ni dia akan didarabkan dengan nombor perpuluhan lagi. Jadi disebabkan ni kita ada tambah satu tempat perpuluhan, maksudnya di sini kita akan darabkan dengan satu nombor perpuluhan dengan satu tempat perpuluhan saja. Jadi kita boleh bahagikan 81 ni dengan 27 dan kita dapat ni adalah 3. Maka ini kita akan darabkan dengan sifar perpuluhan 3. Macam tu. Jadi kalau kita nak uji daripada depan tu, anda perlu berfikir, apakah nombor yang darab sifar perpuluhan 3 tu menjadi sifar perpuluhan 3 adalah 1 lah, macam tu. Jadi kita darabkan lagi sifar perpuluhan 3. Kalau kita darab tu 3 darab 3 tu adalah 9. Disebabkan satu tempat perpuluhan darab satu tempat perpuluhan, dia akan menjadi 2 tempat perpuluhan. Dan kalau kita teruskan darab dengan sifar perpuluhan 3, kita akan dapat ni adalah sifar perpuluhan daripada 4 perpuluhan tu darab dengan satu lagi, dia akan jadi 5 tempat perpuluhan. Jadi 3 darab dengan 81 tu adalah 243. Jadi 243 macam tu lah. Dan tempat perpuluhan tu menjadi 5. Jadi ingatlah kes untuk darab perpuluhan tu, tempat perpuluhan tu akan dijumlahkan untuk jawapannya. Jadi begitulah untuk nombor perpuluhan tu. Lepas tu kita perhatikan untuk soalan D pula. Jadi soalan D tu melibatkan pecahan. Jadi kita cuba untuk tukarkan ni kepada penyebut yang sama dahulu, iaitu 2/6. Lepas tu kita perhatikan. Jadi di sini agak susah untuk kita ujikan. Sebab kenapa? Sebab kita tak ada pecahan yang lain. Jadi di sini kita lihat daripada 2/6 tu jadi 4/6 tu, kita anggapnya sahaja tambah dengan 2/6 lah. Jadi kita tak ada pilihan lain. Jadi kita hanya gunakan 2/6 tu. Jadi di sini kalau kita tambah lagi 2/6 tu, ini akan jadi 6/6, iaitu jadi 1 lah. Macam tu. Jadi sebenarnya kita isikan 1 cukup. Sebab kita hanya isikan jawapan akhir sahaja. Jadi saya padamkan dahululah. Jadi ini sepatutnya adalah 6/6. Jadi jawapan kita tu adalah 1 sahaja, sebab kita sudah permudahkan. Jadi untuk 2/6 tu, kalau kita, apakah nombor yang kita tambahkan dengan 2/6 tu jadi 2/6 adalah sifar lah. Lepas tu apakah nombor yang
tambah 2/6 tu jadi sifar, maksudnya dia mestinya adalah negatif 2/6. Tapi kita jangan isikan negatif 2/6 sebab ini adalah pecahan yang boleh dipermudahkan. Jadi jawapan kita tu adalah negatif 1/3 macam tu. Jadi begitulah caranya macam mana kita lengkapkan jujukan tu. Jadi kita mesti kena pasti dahulu polanya, lepas tu baru kita kesan. Dan kalau kita ada 3 nombor yang sudah disediakan tu, kita mesti kena semak adakah kita punya pola tu tepat ke tidak. Kalau hanya sekadar bagi 2 nombor saja, maka kita hanya dapat tentukan satu pola tu saja. Kita tidak dapat uji adakah pola itu adalah tepat ke tidak. Macam tu. Jadi satu lagi contoh yang kita perlu bincangkan daripada buku teks, iaitu untuk keadaan ni dia bagi pola tu dalam bentuk perkataan dan kita diminta untuk lengkapkan jujukan tu. Lengkapkan jujukan berikut berdasarkan pola yang diberikan. Menolak 4 daripada nombor sebelumnya. Jadi kita hanya tolak 4 sajalah. Jadi tolak 4 tu dapat 92. Tolak 4 kita dapat ni 88. Tolak 4 jadi 84. Tolak lagi 4 jadi 80. Tolak lagi 4 jadi 76. Jadi untuk B pula, mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Jadi darab 3, 21. Darab lagi 3 menjadi 63. Darab lagi 3 menjadi 189. Darab lagi 3. Okey, jadi nombornya semakin besar. 39 tu 27. 38 adalah 24. Tambah 2, 26. 313 tambah dengan 2, 567. Darab lagi 3. Okey, nombornya semakin besar. Jadi anda boleh gunakan kalkulator lah. 17 sifar 1. Jadi anda boleh gunakan kalkulator untuk bantulah selepas anda darab tu. Okey, macam tu. Lepas tu untuk C pula, mengurangkan 8 daripada nombor sebelumnya. Jadi ni pun adalah tolak lah. Jadi tolak 8, kita dapat ni adalah 13.3. Lepas tu tolak 8 lagi, kita akan dapat ni adalah 5.3. Jadi tolak 8 lagi, jadi ini kena hati-hati. Anda boleh gunakan kalkulator lah. Dapatnya negatif 2.7. Jadi tolak 8 lagi, kita dapat ni negatif 10.7. Tolak 8 lagi, kita dapat ni negatif 18.7. Jadi begitulah untuk soalan C ni. Dan soalan D itu adalah membahagi nombor sebelumnya dengan 5. Jadi kita akan bahagilah. Jadi kita setakat gunakan apa yang diceritakan di atas tu, kita lengkapkan jujukan tu. Jadi bahagi 5 kita dapat 80. Bagi 5 lagi kita akan dapat ni 16. Bagi 5 lagi, okey, di sini kita sudah wujud perpuluhan. Jadi kita boleh gunakan kalkulator untuk bantulah. Jadi 3.2. Jadi bagi 5 lagi. Jadi dia mesti ikut pola yang sama. Jadi sifar puluhan 64. Dan akhir sekali adalah bahagi 5 lagi. Jadi bahagian ni boleh gunakan kalkulator bantulah. Sifar puluhan 128. Jadi untuk jenis soalan kedua tu dia ada 2 jenis lah, iaitu sama ada dia bagi tahu pola tu atau tidak. Kalau tidak bagi tahu, kita sendiri yang kena tentukan. Kalau yang sudah bagi tahu, kita sekadar gunakan pola yang diberi tu untuk lengkapkan jujukan tu. Jadi saya harap video ni dapat membantu adik-adik semua untuk lebih memahami apa itu jujukan. Jadi ingat di sini, untuk suatu jujukan tu wujud, dia mesti kena ada pola dahulu, iaitu dia mesti kena ada satu corak susunan yang tetap, barunya ialah satu jujukan. Kalau tiada pola, maka itu bukan suatu jujukan. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Selepas ni sila cuba latihan daripada buku teks atau buku rujukan untuk uji kefahaman anda. Jadi sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.